setiap Jumaat, minggu pertama setiap bulan kita fokus tentang harta pusaka. Sebab terlalu banyak isu berkenaan harta pusaka. Berbilion di amanah raya ya. Betul. Tak dia agihkan, dan bila sebut harta pusaka, dia banyak sebenarnya cabang-cabangnya. Jadi tajuk besar kita harta pusaka titik bertindih, harta ayah dah agih ke? Tanda soal di hujung tu. Sebab itu sentiasa menjadi tanda soal yang tak pernah ada titik noktahnya kan. Sebab bila sebut, orang tahu kena bahagikan. Tapi bila harta ni semua orang buta mata. Betul. Dan bila tentang harta juga, putus pertalian persaudaraan adik-beradik kan. Sebab orang tak ingat dah akhirat bila sebut harta ni, Tuan Rizki. Di awal ni nak dapatkan gambaran keseluruhan tentang tajuk kita apa dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil, dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku, supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman, dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, sama-sama kita membaca doa, kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Contoh dalam harta pusaka ni, bila ayah kita dah mati, kita nak agih. Tapi adik-beradik lain tak nak agih kan? Tak nak bagi macam sama. Jadi, kita tak boleh nak kawal hati ataupun tindakan orang lain, termasuk adik-beradik kandung kita ya. Ataupun setengah mungkin mak yang jadi penghalang. Jadi kita tak boleh, ataupun atuk kita yang tak nak ya. Yang jadi apabila ayah kita mati, atuk kan ada bahagian dia pula penghalang. Jadi dengan membaca doa ni, insya-Allah dia mengawal apa yang kita tidak boleh kawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak. Dan lindungilah kami daripada kejahatan yang datang mendadak, kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang kepadanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami, dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami ni. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, seperti mana DJ dah bagi tahu tadi, tajuk kita tentang ialah harta pusaka. Tapi apa dah jadi dengan harta ayah kita tu? Dah agih ke belum ya? Ayah kita kalau baru meninggal pagi tadi, alhamdulillah lah, memanglah tak agih lagi. Tapi kalau dah meninggal, tengok ni tahun ke-20 dah. Ataupun 30, 40, kita pun adik-beradik kita pun dah meninggal dah. Maknanya gini, tadi sebelum ni kita pernah sebut harta pusaka, kutubah harta pusaka, paling-paling awal 30 minit lepas dikebumikan. Agihan tu? Ya, 30 minit lepas tu, kalau dah tak ada hutang boleh agih terus dah. Sebenarnya sebaik 30 minit lepas dah dikebumikan tu, bagi saya seadanya memang dah kena bagi kecuali dia ada hutang tertentu. Tapi kalau duit dalam bank tu cukup untuk bayar hutang, duit yang ada kat poket tu kita agihkan dulu. Bukan apa, ada adik-beradik kita mungkin susah, kita alhamdulillah bergaji. Masa Covid ni mungkin orang dah hilang pekerjaan. Betul. Yang bisnes pun dah tak boleh buat bisnes dah. Jadi dia hilang pekerjaan. Jadi kalau ayah kita mati, dia memerlukan duit. Apabila kita mati, secara asasnya harta ni, macam saya pakai jan ni bukan harta saya ni, harta waris nak. Jangan harta waris dah ni pakai ni harta waris. Harta kita yang mana yang dah infak. Siapa yang dah infak pagi tadi ke semalam, itu semua adalah harta pusaka sebenarnya. Yang duduk kat badan kita ni adalah harta yang hak milik orang lain. Jadi mana lepas meninggal je, secara asas untuk kita faham, sebab kita duk tanya tadi kan, bila nak diagihkan. Kalau ikut Islam, apabila berlaku kematian, ada 4 perkara yang perlu kita segerakan. Yang selalu sebelum ni kita pernah sebut. Yang pertama adalah menguruskan jenazah si mati. Alhamdulillah biasa orang dah cepat dah sekarang. Yang kedua adalah menyelesaikan hutang si mati. Kalau dengan pertama dengan Tuhan lah, kalau dia ada tinggal puasa, dia ada nazar yang belum ditunaikan, ya, apa-apa hutang dengan Tuhan lah.
Yang seterusnya adalah hutang, dan juga kalau dia meninggalkan harta tapi dia tak pergi haji lagi. Yang tu boleh buat upah badal haji ya. Okey, yang seterusnya adalah hutang dengan manusia. Kalau dia ada hutang dengan siapa-siapa memang perlu dibayarlah. Siapa-siapa tu termasuk dengan bank lah. Bank tu bukan bank punya, ada orang belakang bank tu. Pemilik bank tu manusia. So kena bayar. Bil-bil telefon kita. Jangan banyak orang ni apabila ayah mati tak payah cakap harta pusaka, hutang bil telefon dia pun tak payah bayar. Biarlah ayah dah mati dah. Syarikat tu pun dah kaya pun. Syarikat tu kaya ke tak kaya itu still hak milik tu. Hutang. Betul? Hutang ni tuan-tuan, yang ni satu saya minta kalau boleh, kalau di Malaysia tak tahulah mungkin istihad kat Malaysia tak ikut ke macam mana saya tak tahu. Saya suka kalau para ulama ke imam-imam besar di masjid buat macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada berlaku jenazah meninggal, Nabi tanya, orang ni ada hutang tak? Ada. Ada orang nak bayar, dia ada duit tak dia tinggal? Okay, untuk bayar? Ada. Nabi solat jenazah dia. Saya rasa ni mungkin boleh dibuat di Malaysia. Jadi imam tua tu, yang imam mula-mula right. Ni ada hutang? Ada. Dia ada duit tak cukup? Tak cukup. Okey, bagi imam muda. Imam muda tak nak sebab ada hutang lah, bagi budak umur yang lepas baru sunat je jadi imam. Jadi imam solat jenazah. Saya rasa dengan buat itu baru orang nak selesai hutang lah. Betul. Itu yang nombor 2 ya. Yang ketiga adalah melaksanakan wasiat si mati sekiranya si mati ada wasiat. Wasiat ni ada syarat-syarat dia yang kita dah bicarakan sebelum. Dan yang keempatnya adalah mengagihkan harta si mati. Dan alhamdulillah masa COVID ni, tapi bukan PKP pertama, yang apa, yang bersyarat ke apa, yang dah boleh bebas tu. PKPB. Atuk dia meninggal, dia buat terus. Lepas dah ke bumi, buat terus. Dia buat untuk atuk dia. Kan? Mana pak saudara dia dengar. Lepas dah habis, sebab atuk tu pun meninggal 92 tahun lebih kurang. Panjang umur. Memang hutang dah tak ada. Sebab duduk dengan anak pun dah berpuluh tahun dah. Memang tak berurusan dengan orang luar dah. Beli barang pun tak ada. Puasa alhamdulillah tak, saya tak ada hutang apa-apa dengan Tuhan. Sebab itulah hutang, maksud saya hutang puasa tu tak ada. So jadi duit ada 5,000. So dia orang bagi terus lepas tu. Bagus. Tak sampai, saya rasa lepas khutbah tu dibaca lebih kurang 20 minit. Tak sampai setengah jam dah dia agihkan dah duit 5. Dan masa tu dia bagi semua. Sebab ada anak dia yang bongsu tu susah sikit lah. Tapi alhamdulillah kita dah bagi terus duit kan. Jadi ringan tu. Wallahualam. Mana secepat 30 minit. Selepas 30 minit dikebumikan, dibagikan harta pusaka. 30 minit baca ketubah 20 minit je. 50. Dan lepas tu dah terus. Kalau let's say dia tak ada hutang apa-apa, ataupun duit dalam bank dah cukup untuk settle hutang, yang cash tu bagilah dulu. Ramai orang lepas 30 tahun pun, lepas 30 tahun pun tak teragih lagi. Betul. Tak takut itulah nak menanggung. Ini yang kita akan menyebabkan berlakunya dosa jariah. Ada adik-beradik kita tak dapat, adik-beradik tu dah meninggal, anak dia semua berkembang. Tuan-tuan, tak carilah amalan apa. Saya tahu, saya bekas accountant. Jadi pengiraan saya tak ada dah dosa yang paling besar bagi saya. Dosa jariah ni yang paling besar, sebab diampunkan semua dosa para syuhada, membunuh, minum arak ke, mengompak ke, apa semua, right? Apa benda yang dibuat, tapi yang tak diampunkan adalah hutangnya. Harta pusaka ni jadi hutang lah. Kita berhutang, contoh saya berhutang, tak bayar, hak dia. Kita kena bagi. Yang ni tak ditangguh. Ni kalau kita semayang malam Qiyamul banyak boleh. Tapi ni settle yang ni dulu. Betul. Kalau kita tak ambil pun tak apa, kita kena lepaskan hak kita, sebab mengganggu orang lain tak boleh nak dapat hak. Betul. Saya tak nak, saya tak perlu. Tak perlu sign lah dokumen, pergi ke pejabat tanah. Saya dengan ini melepaskan segala harta ayah saya atas nama saya. Baru betul-betul tak nak. Bukan dengan mulut. Sebab contoh kita adik-beradik, contoh kan DJ Siti. DJ Siti nak beli tanah, nak jual tanah, tak boleh kalau saya tak sign. Aku dah lepas dah. Lepas apa, mana boleh dengan mulut. Kita bukan duduk di dunia zaman rimba ni, hutang rimba. Sign lah dokumen. DDA tu, pergi pejabat tanah, dengan ini saya melepaskan. Pergi pejabat tanah? Pejabat tanah ada borang dia. Dengan ini saya melepaskan ke adik saya, ke DJ Siti ni. Dah bagi terus. Selesai. Kita dah tak ada urusan. Dia pun boleh jual sendiri dah, adik-beradik kita, tanah tu, tanpa menunggu kita. Sebab apabila kita mati, dah tak pasal-pasal adik-beradik nak kena cari isteri kita, anak kita pula. Itu pun tak tahulah kalau kita kahwin dengan orang masalah, nak pergi ke luar negara pula mencari isteri kita. Wallahualam. Maknanya orang suka mencari ya di akhirat nanti ya. Betul. Suka sangat mencari. Lepas tu tengoklah kalau berkembang zuriat dia ramai, berbilion, nak pergi cari sampai berbilion, 10 orang pun tu, kalau dia tak redha, habis segala amalan kita, qiyamul ke, sedekah ke, apa-apa semua. Habis. Sebab dah tanggung hutang orang lah. Nak bayar apa? Betul. Orang nak, mungkin orang demand masa tu. Aku susah gila kat dunia, aku nak banyak. Kat akhirat mati kita pahala tak cukup. Betul. Hutang ni memang bagi saya tak cukup nak bayar dengan apa-apa. Sebab kalau Tuhan tak hapuskan hutang untuk orang mati syuhada tu, adalah sebabnya, wallahualam. Kita tak tahu. Pun nak kata mati syahid tu mati yang paling mulia. Ya, tak betul. terampun juga dosa hutang dia. Betul. Walaupun 1 sen. Ya.
Jadi Allah akan kira walaupun sebesar zarah. Jangan. Jadi jangan buat main-main buat hutang dia. Walaupun seposeng kili mesin, hak dia. Betul tak? Yes, hak dia. Apatah lagi kalau disebabkan kita, orang tu susah. Ya, Kan? betul. Kalau kita bagi harta, tak susah dia. Betul, sudah. Tu dah berganda dah tu. Betul. Tak bagi harta sekian, kita menyebabkan dia dapat susah dah sekian. Betul. Selamat melalui kehidupan di dunia dan akhirat. Baik. Itu gambaran tentang tajuk kita, harta pusaka titik bertindih. Harta ayah dah agihkan ke? Tanda soal titik kat ujung tu. Jadi kalau anda ada sebarang soalan, boleh hantarkan ke dua platform yang kami sediakan. Dan saya yakin tentang harta pusaka ni belum sebut, ajak tanya soalan, orang dah tanya dah. Bagus. Sebab bila soalan dah banyak, maka panjanglah segmen kita ni. Okay. InsyaAllah. Dua platform yang kita sediakan. Yang pertama, hantar ke WhatsApp konti kami 01129004 Ulang 01129004 ataupun cara kedua, like kami di Facebook rasmi. Jangan salah Facebook, jangan salah cari kami di IKIM FM. Dan tinggalkan soalan di ruangan komen sebelah video live tu. Boleh tengok warna baju Tuan SK purple pink namanya tu. Okey, soalan kita terus raikan. Yang pertama sekali, saya nak pergi kepada FB live dululah. Okey. Yang bertanya saat ini soalan daripada Ridwan Jaafar. Terima kasih Ridwan Jaafar. Jika ada harta seperti tanah arwah yang bukan namanya tetapi dibeli tanpa geran diubah, okey, penama asal juga telah meninggal, apakah jalan terbaik? Okey, cara terbaik adalah mencari waris-waris mereka dan memaklumkanlah. Tapi yang ni susah agaklah, kita nak menyalahkan tu pun tak boleh sebab ayah kita dan penama masing-masing kira macam tak buat yang sepatutnya lah. Jadi tak apa, kita kumpul waris dia dan kita maklumkan. Kalau dia tak setuju pun nak kata salah kepada waris, tak boleh sebab tak ada hitam putih. Sebab ikut Islam pun nak kena tulis wasiat. Tapi kalau ada yang setuju, tak apalah. Rezeki kita. Tapi at least kita cuba usahakan. Kurang-kurangnya biar kadang-kadang ada orang nak bagi tapi dia tak tahu, dia ingat tu ayah dia punya sebab nama geran, rupanya tanah orang, right? Tak apa. Tapi dan kepada tuan-tuan yang masih hidup yang mendengar ni, jangan buat benda tu. Nak tukar nama, pergi tukar tu, bukan mulut. Okey. Semua mesti documentation, sama ada tukar nama terus ataupun kita buat dokumen hibah ke dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey. Katalah, ni soalan daripada saya. Katalah, okey, mak ayah kita ke, ayah lah kata ya. Okey, dia ni tengah sakit. Jadi sempat bagi wasiat melalui WhatsApp. Tiba-tiba rancang mungkin esoklah orang daripada pejabat mana mahkamah kecil ke apa benda nak datang ke hospital nak suruh ditantangan, nak sahkan wasiat tu. Tiba-tiba tak sempat orang tu datang, meninggal ayah. Valid tak valid wasiat WhatsApp tu? Soalan tu bagus. Sebenarnya dia tak valid tu satu. Satu lagi, kalau dia buat pun contoh dia buat dah sebab sign, lepas tu dia mati pun tak valid tak? Pasal? Dia ada satu. Kalau penyakit yang menyebabkan kematian maut, dia panggil madratul maut ke tak silap saya. Contoh kan kalau kita kena penyakit yang boleh menyebabkan kita mati yang masa terdekat within a year, batal. Batal. Tak boleh buat declare kita. Walaupun si mati dah sign. Ya. Okey. Tapi contoh kita ada penyakit kecil manis ke apa, tak apa. Tapi penyakit tu doktor dah kata 6 bulan lagi hidup, memang tak boleh. Buat dokumen apa semua kalau ikut Islam tak. Ya. Dia kira dah untuk yang menyebabkan maut. Tak tahulah, mungkin sama ada emosi kita akan kan. Dia ambil kira faktor mungkin kita tak stabil, kurang waras ke apa. Kalau madratul maut ni maknanya yang boleh menyebabkan kematian dekat. Memang kecil manis pun ada orang hidup 30 tahun tak mati-mati pun kena kecil manis. Itu tak, kalau penyakit yang kronik memang doktor dah kata. Within ni expected, bukan doktor tahu exactly kematian, maknanya jangkaan dia. Biasa kalau kena macam ni 6 bulan. Tapi ada pun lepas tu hidup-hidup pun. Tapi kalau macam tu memang tak valid dia punya ni. Tapi jual beli rumah lah valid lah. Undang-undang Islam dengan undang-undang sivil, dia dua benda yang berbeza. Cuma ingat satu, undang-undang agama syariah ni dia ada loophole. Loophole ni bukannya sebab undang-undang syariah tu tak lengkap. Sebab Tuhan buat dari segi harta pusaka ni, kita tak boleh nak buat undang-undang yang betul-betul kemas. Sebab kita tak tahu siapa dulu mati. Contohnya kita duk fikir anak kita dulu mati, tengok anak dulu mati. Silap pula semua anak kita mati dulu sebelum kita. Kita dah tak ada waris lah. Keluarga mati semua. Contoh naik kapal terbang, right? Kita sebab ada meeting, keluarga pergi dulu. Dia orang naik kapal terbang tu jatuh. Contohnya crash ke yang macam hilang, yang meletup. So waris kita dah tak ada terus. 100% harta kita pergi ke Baitul Mal. Kan nampak? Jadi yang ikut Islam ni kita boleh merancang saja. Nak betul-betul exactly tak boleh tahu. Wallahu alam. Jadi
mungkin kena tanya Amanah Raya ke ataupun ialah sesiapa yang menguruskan harta pusaka kita tu, pihak mahkamah kecil ke benda, tanya kategori penyakit apa yang kategori yang apa tadi tu? Dia panggil Madratul Maut. Madratul Maut. Penyakit yang boleh menyebabkan kita mati masa terdekat lah. Within a year tu dia kira. Jadi katalah salah satunya sakit jantung. Katalah ya. Kanser lah, kanser. Kanser yang macam stage 4 yang doktor dah kata. Yang doktor dah kata. Jadi siapa yang kata ada kanser stage 4, yelah umur tak tahu, entah dia punya panjang. Tapi ramalan doktor kata. So, kena buat sebelum 6 bulan lah. Dia paling bagus semak dengan pejabat macam mahkamah syariah ataupun lawyer pun tahu. Kalau kata tak boleh lah. Jangan pakai simply buat je. Oh, I dah tak risau dah, I dah buat wasiat. I dah buat dokumen ni. Ada benda tak valid ya. Islam kena belajar benda-benda Islam lah. Okey. Laila Rahmat, macam mana cara membuat tuntutan ke atas harta yang tertinggal sedangkan tuntutan oleh keluarga arwah telah selesai di pusaka kecil? Okey, menarik. Tertinggal tu macam mana? Nama dia tak dimasukkan ke? Tak masuk boleh pergi balik? Saya rasa ada harta yang terlupa nak disenaraikan. Okay. Katalah harta ni semua sekali ada 10 jenis. Tiba-tiba baru sedar, ada lagi 2 tak masuk kan. Tapi benda tu dah settle di pusaka kecil. Boleh bawa balik untuk file satu contoh tanah lah. Tiba-tiba orang kampung kata, tanah yang kau ada ni sebelah ni milik kau, tak pergi ambil ke durian ni? Kita geran tak ada. Lepas tu buat carian baru dapat geran. Geran kan ambil masa kadang kalau buat carian dan nak dapat yang tu pun 4 bulan dan sebagainya. Bawa kita kena file balik. Kita bagi tahu dalam keadaan kita bagi reason lah. Dia satu lagi pun yang tu ataupun kalau masa dah perbicaraan dah selesai. Baru bertemu waris. Orang tu bawa anak ayah kita. Rupa ayah kita ada kahwin dulu masa umur 16 tahun dulu. Tapi dokumen dia lengkap. Tu tak apa sebab kita bukan nak menipu, bukan menyembunyikan. Tapi dia kena kira balik yang mana yang dah ambil tu, yang dah ambil bahagian lebih kena ni balik. Tapi kalau jumpa lepas tu harta kita ada RM1,000. Kita dah boleh bagi ikut yang daripada pejabat pusaka kecil tu ataupun makam kan dia ada dah portion faraid, kita bagi ikut faraid lah. Kalau RM1,000, RM2,000 macam tu. Wallahualam. Saya percayalah cakap saya dan setujulah wahai Tuan SK. Berkaitan harta, iman pun boleh tanggal, boleh menipis, menebal, berkurang. Ya betul. Saya dah tengok semua jenis lah. Saya habis jenis. Bukan hampir habis jenis lah. Tak ada. Dia anak ni pun tak payah cakap orang luar lagi. Anak kita alim macam mana pun. Kita boleh tengok dia tu manusia, malaikat ke syaitan dalam masa kampung ni. Lepas kita mati baru kita nampak. Baru tahu. Masa hidup tak nampak. Saya dah jumpa dah orang yang saya puji melangit. Lepas tu tengok lepas mati mak dia, ayah dia, ya Allah. Mak dia mati dah jadi syaitan. Walaupun kita tak kenal syaitan yang sebenar. Memang yelah, macam saya katalah, orang yang ada mata pun jadi buta kerana harta pusaka. Jadi memang tak. Dan isu pasal harta pusaka ni tak ramai yang tahu pengiraan tu. Itu yang dia pakai ikut mudah je, tak boleh. Dia kena bagi agama pun tak ada. Sebab itu sebab bidang ni pun tak banyak dibicarakan di masjid dengan ni. Itu yang salah satu kesilapan lah bagi saya. Jadi ramai orang tak tahu lah. Tengok harta ayah 30 tahun pun, contoh kita semayang tak tinggal ni sampai yang sunat habis buat. Tapi harta masih ada atas nama ayah kita. So sebagai anak, apa tanggungjawab kita? Betul. Adik-beradik kita bukan ada yang susah kat kampung. Kita tak apalah ada jusa A ataupun ni. Betul, tidur atas duit. Tidur atas duit. Tapi adik-beradik kita kat kampung tu, susah dia, stres dia sebab tak dapat tanah bagian dia. Tu kita kena tanggung. Kan? Jadi leburlah pahala solat dia. Nak tolak nak bayar. Nak bayar dengan tu, pahala tu ada. Tapi lepas tu dah kena bayar. Orang takut tak ada lah, saya rasa. Saya risau sebab dosa jarian dia berkembang. Kita mati, anak dia kan zuriat dia berkembang semua tu. Kita dah menzalimi semua. Bukan peringkat mula-mula menzalimi orang tu. Dia mati menzalimi isteri dan anak sebab tak dapat guna harta ayah. Ayah tinggal berjuta. Tapi disebabkan kita yang tak nak pergi tanah saing untuk jual tanah ke apa kan, ni banyak kes ni. Adik-beradik nak jual. Tuan dia kata, ayah saya ada sebidang tanah, kami semua dah setuju nak jual, seorang ni tak nak jual. Duit macam tu. Yang lain tu susah tu, ada hutang lah apa, nak kena monthly apa. Yang abang ni sebab dah kaya. Tu nak menanggunglah esok. Jangan harta ni, ingat tuan-tuan, satu je benda paling ingat, harta ni bukan mak albab yang punya, bukan mak ayah kita punya, yang Allah punya. Betul. Allah dah suruh dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176, suruh bagi, kita bagilah. Dia kata aku akan kira walaupun sebesar Zarah. Zarah ni baik ke, pahala ke dosa, besar Zarah pun aku kira. Duit 1 sen tu lebih besar daripada Zarah sebab kita boleh tengok dengan mata. Zarah ni yang tak boleh tengok, guna-guna mikroskop lebih kurang. So kena bagi, tak boleh saing lah. Kalau kita tak nak jual tanah tu, boleh kita belilah bagi yang adik-beradik. Jangan ni aku tak nak jual. Banyak seorang lagi aku haramkan, tak boleh. Mak kita dah pesan tak boleh jual. Mak kita tu harta dia ke? Harta dia.
Dia cipta. Allah Subhanahu Taala. Allah dah tulis Al-Quran surah An-Nisa 11, 12, 176. Kena bagilah. Kalau kita tak nak jual, beli seorang. Bayar bagi adik-beradik. Jangan dia buat gigi. Masuk kubur nanti mati dan senyum. Bolehlah orang make up ke apa buat senyum. Tapi dosa tu tak ada. Banyak orang mati masih ikut P.Ramlee. Tengok dia mati berseri-seri, muka dia bagus. Tengok dulu harta kita tu. Harta ayah kita dah settle tak? Tukar. Kalau belum selesai ke adik-beradik, tanggung tetap tanggung. Betul. Yes. Jangan kita terpengaruh dengan P.Ramlee lah. Kan orang nak mati kan okey. Tapi harta ayah dia songlap seorang pun ada. Dia tak agih pun tak ada. Dia buat tak tahu pun ada. Jangan. Saya kagum ada keluarga ini ustaz yang bagus lah. Sebab bila tengok adik dia yang, sebab orang dulu ayah dia agamawan kat. Agamawan dulu ni jenis anak perempuan tak payah pergi belajar. Kan kat dapur kan. Memang tak belajar lah. Yang lelaki ni memang ada yang datuk, profesor. Bagus. Jadi yang baguslah dua orang adik-beradik ni. Dia kata apa? Kita bagi tanah tu kat adik kita yang perempuan 2 orang. Tak 3 orang, 2 orang. 2 orang belajar tak tinggi kan. Ayah kita pemikiran kolot kan. Agamawan kan dulu kan tak boleh. Orang perempuan yang masuk universiti apa semua. Jadi dia bagi. Baik. Bagus dia. Itu tak apa. Tak dia nak ambil bagi bahagian dia pun memang tak nak. Dia kata bagi. Cukuplah alhamdulillah ayah dia hantar dia belajar. Rezeki. Itu bagi saya. Itu lebih mulia lah. Betul. Dia memikirkan adik-beradik. Tak apalah dia tak belajar. At least kurang-kurang ada. Ada harta. Itu lebih mulia lah. Kalau tak nak mulia sangat tak apa. Bagi faraid terus. Biar adik perempuan yang tak belajar tinggi adalah duit yang nak guna tu. Untuk baki rumah ke. Yalah. Nak beli tanah tu tak menyewa sampai ke mati. Betul. Wallahualam. Besar pahala kalau mudahkan orang ya. Betul. Okey, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Dan anda jangan ke mana-mana. Kita akan sambung untuk pusingan kedua selepas ini. Bijak Wang. Terus setia bersama dengan kami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Berirama
Kita simbang-simbang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir untuk tajuk kita harta pusaka titik bertindih, harta ayah dah agihkan ke? Tak ada soal kat hujung tu. Sebab ini sebenarnya satu ingatan dan amaran juga untuk menjentik kesedaran. Kita bukan marah tapi kita nak mendidik sebenarnya supaya orang celik tentang pembagian harta pusaka. Betul. Sebab benda kalau kita sembang-sembang biasalah, esok kena balung kita jiran sebelah, kita tak lena baring sebab benda dengar orang sebelah menjerit dalam kubur. Contoh memang saya dengar tapi nak ceritanya nak tolong biar semua orang selamat. Ya betul. Sebab kita bukan yalah, sebab bila mati ni, sebab kita tengok satu tu, sebab dia kan waris berkembang. Saya tak tahu lah, sebab saya kata saya counter. Apabila mengira saya jadi stres sebab dia berkembang. Yelah, mana kita tak boleh stop dia. Momen kita mati, kalau kita tak agih-agih harta adik-beradik kita, yang ayah kita mati ni, bahagian dia, kita menjadi penghalang, kita mati, anak kita nak tolong selesai. Tak dah. So, keluarga dia berkembang sampai kiamat. Kalau kiamat 100 tahun, 1000 tahun lagi, ya Allah. Hari dalam kubur pun tak lepas dah. Betul. Amalan apa dah boleh bantu. Hutang, seperti mana kita dah sebut di awal, syahid, mati syahid pun semua diampunkan. Kecuali hutang. Kita pula bukan berhutang dengan cara baik, kita menzalimi orang, menghalang orang dapat hak dia, lagi teruk. Yalah, memang dia jadi hutang lah. Sebab kita jadi penghalang. Jangan, harta ni bukan kita punya, Allah punya. Kita ni ikut Allah punya. Kalau kecuali harta kita, kita tak ada, harta kita semua diamanahkan oleh Allah. Jadi Allah kata, masih hidup kena buat apa? Buat boleh. Mati kau ni ikut rule aku. Masih hidup Tuhan bagi kebebasan. Tapi Tuhan bercakap rule yang bagus. Sedekah pun kita tengok kena utamakan keluarga. Ahli keluarga. Banyak orang mungkin bagi-bagi jauh. Tengok ahli keluarga dulu yang mana susah. Allahualam. Saya suka tu ayat tadi. Atas dunia, Tuhan izin benda baik, benda buruk. Kan? Nak menguji tahap sabar dan tahap keimanan. Okey, buatlah apa pun. Kan? Buat je. Ada benda Tuhan izin, ada tak. Betul. Tapi dalam kubur, rule Tuhan 100% kena ikut. Betul. Ada benda Tuhan izin dengan tak. Itu yang saya suka. Sebab tu saya kata kita tak boleh guna perkataan dengan izin Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan. Sebab tak semua Tuhan izin. Yalah, macam mak kan kita nak keluar rumah. Mak saya nak keluar. Mak izinkan. Tu maksudnya redha. Yang sekarang ni ada benda yang Tuhan redha. Ada benda yang Tuhan tak redha. Tapi Tuhan bagi kebenaran. Kita nak buat dua-dua. Tapi kat bawah tak ada dah. Tak ada dah. Masa untuk diadili dah. Tak ada amalan tu tuan. Saya tengok saya duk kira lah, setakat saya duk kira tak ada amalan boleh nak settle kat bawah tu. Dengan syarat settle sekarang. Ya. Safia Osman, kita beralih pula lah di WhatsApp konti 01129004 004. Sementara dia nak loading tu, kita tengok dulu di FB Live. Okey, soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Soalan daripada Abdul Rahman Sulaiman. Tanah pusaka dibahagi ikut sedap dia dan dia memilih tanah tempat baik-baik, tidak peduli bahagian yang tak baik diberikan kepada adik-beradik yang lain. Oh, maknanya kawasan tu boleh ni 10 tahun ni ada kemajuan ni kalau buat ni bangunan buat ni rumah kedai laku ni adik-beradik lain kita bagi. Tapi ambil ulu mana yang memang kata nyamuk pun tak lalulah. Kira dia bagus dah dia buat macam tu. Sebab nanti Tuhan pun sama kan. Yang mana yang dapat ulu nanti insyaAllah dapat syurga. Yang mana yang ambil kat depan masuk neraka nanti. Dan insyaAllah kekal kat dalam tu kalau kita tak settle. Jangan. Sebab tak adil. Tak adil jangan. Tu harta Tuhan. Tak boleh tak payah tuan. Tanya semua setuju ke tidak, jual tanah tu ambil duit. Kan takut kan sebab tanah berbeza. Ataupun nak buat undian. Okey, sebab tanah ni kan ada yang depan jalan, ada yang belakang. So susah nak bagi ni. So kita buat cabutan boleh. Semua setuju tak ada masalah. Sebab kan kat bawah dia kita risau. Ambil sekarang kita nak hidup berapa tahun tuan-tuan. Umur saya pun dah tinggal tak tahu berapa lama lagi hidup. Next Jumaat ada lagi ke tak tahu. Yang bukan tak worth it lah. Masa muda rasa memang darah lain. Bila dah berumur ni sikit rasa dah lain mood mandi pun kalau air masuk kan ikut hidup nak bernafas tak cepat. Cepat-cepat kita tarik ni rasa risau aku mati. Jangan tuan-tuan. Benda mati ni kita tak tahu. Kok berlaku esok tak sempat nak settle, ya Allah. Kan? Itulah. Masa dunia duk zalim orang melalui pelbagai cara. Apa-apalah kejahatan ni banyak cara. Tak bagikan harta orang, buat nanya ke orang, kenakan orang kan. Apa-apalah. Tapi bila akhirat sibuk minta suruh ahli keluarga doakanlah si mati ampunkan segala dosa. Cuba bayangkan yang tadi kita ambil tanah elok, tanah tak elok kita bagi kat adik-beradik kita. Anak kita doa settle ke? Settle tak? Tak settle. Dia kena bagi balik. Tu yang saya kata siput babi dia bertaubat macam mana pun dia tak akan jadi siput sedut. Yang boleh halal dia makan. Betul. Maksudnya kalau kita dah ambil harta orang, kita bertaubat, anak kita doakan kita, dia takkan selesai, kena bagi balik. Tidak bayar pampasan yang tanah belakang tu. Kena bagi balik. Tidak
minta ampun kalau dia halal. Tapi ampun sebenarnya kena bagi balik. Bicara balik macam mana kalau kita dah terambil. Memang masa muda kadang-kadang kita darah muda kita ni, kita tak fikir adik-beradik. Tapi bila dah umur macam ni, yang dapat rezeki hidup lagi, apabila dah 40 lebih tu, kita dah rasa lain dah sikit. Dah rasa nampak kubur dah. Dulu duduk depan rumah saya memang pindah mana-mana. Saya suka cari kat rumah kubur nak bagi insaf. Tapi saya nampak memang tak insaf-insaf. Cuma bila umur masuk 40 nampak kubur lain dah sikit. Dulu nampak kubur tak rasa apa-apa. Yelah, orang kata suruh insaf pun tak ada pun. Yelah, kita respon berdasarkan apa kita lalu. Betul. Lagi kita tak lalui, lagi kita tak rasa umur tu kita tak. Macam saya sama. Umur 20 lain, 30 lain, 40 lain. Macam saya tanya sifu saya. Puan, kalau umur 60 macam mana dia kata? Kan masa tu saya 30 lebih. Saya nak belajar awal-awal. Dia kata umur 60 ni bangun nak tidur malam takut kata. Saya kata kenapa? Sebab kita tak tahu esok kita akan bangun ke tak. Sampai tahap tu lah. Jadi berpada-pada lah. Kalau ada harta apa bagi. Lebih kepada adik-adik kita tak apa. Jangan kita ambil kurang tak apa. Kurang tu Tuhan gandakan. Tak ada satu pun rugi. Betul. Cuma kalau dah terambil orang ni satu sen pun aduh. Minta jauh, termasuk saya lah. Saya pun nak minta ampun juga jika ada terambil yang tuan-tuan. Kalau let's say kena bayar, tuan maklumkan kepada saya lah. Kalau ada terhutang mana-mana ni yang dengar kan, wallahualam. Kita tak tahu, takut dulu. Pengalaman tidak mampu dipelajari tetapi harus dilalui. Betul. Saya. Dan kita nak raikan soalan di WhatsApp. Soalan daripada pendengar kita ni. Saya telah diwasiatkan tanah oleh arwah datuk saya dan telah ditukar nama kepada saya. Arwah mewasiatkan jika tanah dijual perlu diberi 100,000 kepada anak angkat beliau. Tanah masih belum dijual tapi anak angkat beliau asyik menuntut duit tersebut kepada saya. Adakah saya patut bayar dengan duit saya sendiri sedangkan tanah belum ada pembeli? Soalan daripada Fahmi. Okey, soalan bagus sebab lalunya apabila tukar nama kita tu, kita dah jadi pemegang amanah. Dia bukan wasiat dah. Setakat saya faham lah. Tu kalau wasiat ni untuk anak angkat, ialah dia ada hak 1/3. Kalau untuk anak angkat ya. Kalau jumlah 100,000 tu lebih pada 1/3, kita bagi sampai jumlah tu lah kalau tuan-tuan berpegang. Kena semak. Cuma saya nampak kita tu dah dipergi sebagai pemegang amanah. Jadi ayah pun amanah yang diberinya, jual kena bagi 100,000. Kalau kita tak nak beban sangat, kita tengok nilai dia berapa. Tak, nilai dia berapa, kalau kita ada duit nak bayar pun boleh juga. Jadi kita tak payah beban. Takut kita mati ni, siapa nak menunaikan amanah tu pula? Kan apabila dalam on paper nama kita, nanti apabila kita mati dibahagi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, tu lah. Dah tak bagi kat dia langsung lah. Jadi kalau kita ada duit, boleh. Ataupun mungkin cari orang nak beli tanah tu dengan harga lebih murah lah sikit. Wallahualam. Sebab kita memegang amanah ni beban lah bagi saya. Beban. Memang beban. Macam tanya tu bagus. Maknanya dia beramanah tu sebab tu dia tanya. Sebab tu beban. Wallahualam. Beban bagi orang memang amanah. Kalau yang tak amanah, dia tak rasa beban. Dia kat bawah dia rasa. Kat bawah baru dia rasa. Orang yang beramanah dia akan rasa beban di dunia. Memang akan rasa beban apabila kita pegang amanah. Takutlah kita tak tunai. Kita risau. Cuma doakanlah supaya sempat tanah tu dapat dijual. Dan jika kita mati dulu, pesan kat keluarga kita dan pesan supaya anak kita menunaikan amanah tu. Tentu kita mati nama kita right. Memang nanti pergi jabat tanah dia bagi kat kita dah. Tapi sebab kita tahu amanah yang ayah kita dan kita doakan supaya anak kita pun menunaikan amanah tu, insya-Allah dapatlah kat keluarga tu. Okey, seterusnya Anne dari Johor Bahru. Saya nak tanya, boleh tak saya buat macam begini? Ibu saya ada pesan kalau dia tiada nanti harta ibu saya selepas bayar hutang kemudian bahagikan kepada anak, adik-beradik, adik perempuan saya dan satu anak lelaki arwah abang saya sahaja. Yang lain iaitu satu anak lelaki dan satu anak perempuan arwah abang saya dari isteri kedua jangan bagi. Boleh ke tuan? Okey, kalau bahasa kasar orang panggil boleh belah. Kan saya sebut tadi harta tu harta Allah yang punya. Memang tak boleh. Boleh buat, kena bagi ikut faraid. Dia gini, kalau nak bagi masa hidup dia hibah terus, mak tu kena bagi terus masa hidup. Kalau dia dah buat wasiat tak boleh sebab harta ni Allah punya. Dia gini, anak derhaka pun dia anak yang cuba membunuh kita yang tak akan dapat harta kita. Tapi kan dia derhaka. Kata, mak, mulai ni aku tak akan pijak dah rumah mak ni. Dia tak balik lah. Harta dia tetap kena bagi. Walaupun dia nak derhaka pun dapat Yes. Yang anak yang tak dapat, anak luar nikah tu pun kalau ayah meninggal, mak meninggal dapat lagi. Okey, satu lagi anak angkat memang taklah kecuali ada wasiat. Kalau anak sendiri, no matter dia tak suka, selagi dia waris yang faraid yang layak menerima, kan dia ada terhalang. Kalau ada anak, cucu tak dapat, anak tu kena dapat. So memang tak boleh ikut mak kita.
Tak boleh ikut. Kita tak ikut kita macam ni. Apa saja yang mak tu yang selalu ajaran kita belajar. Mak kita punya pesanan arahan kita kena ikut selagi mana tidak berlawanan dengan Islam, dengan Allah punya. Betul. Allah dah kata gitu, kita kena abaikan mak kita punya ayat. Mungkin depan dia kita angguk sebab mak kita jahil sangat. Kita pun jahil juga. Tapi nak bergaduh dengan dia. Lepas mati kita tak boleh. Kita dah bagi ke Allah. Sebab kita nak masuk ke kubur ni, yang nak jaga kita Allah. Tak ada orang lain dah jaga kita dalam kubur ni. Tak ada. Nabi masa hidup dia jaga kita lah. Yalah, dengan kita berselawat tu satu perintah Allah. So bukan mak kita akan jaga kita dalam kubur. Kita kena ikut Allah SWT. Dan juga nak bagi mak kita tak menanggung dosa kat bawah tu. Kalau kita ikutkan mak kita dah berdosa dah, bagi arahan tak betul, kita pula pergi ikut. Dah berterusan nanti. Tapi sebab mak kita degil, kata tak faham tentang ni, kita tolong membetulkan supaya mak kita tak kena kat bawah, kita pun tak kena. Wallahualam. Okey. Seterusnya, ayah saya, ini di WhatsApp pendengar, nanti kita patah ke FB. Ayah saya lepas meninggal, dia ada tinggal duit saham 5,000. Saya ada bagi abang, bolehkah saya gunakan duit itu untuk baiki rumah sendiri? Abang sudah ambil semua harta ayah termasuk rumah. Bolehkah rumah tersebut diletak nama abang? Dia tak boleh. Dia kena faraid. Dia, bila ayah kita mati, anak lelaki dia ada 2 bahagian setiap seorang. Contoh macam ni lah. Saya ada 3 lelaki dengan 4 perempuan. 3 lelaki ni kita darat dengan 2. Anak saya 3 orang ya. Lelaki, okey, setakat ni Alhamdulillah. Okey, 3 lelaki darat dengan 2, 6. 4 perempuan, 4 tu darat 1, 4. 6 tambah 4, 10. Adik-beradik anak saya 7 orang. Jadi dalam faraid jadi 10. Lepas saya mati, bahagian mak saya 1/6, bahagian isteri saya 1/8. Yang lain tu nak dibagi pada 10 bahagian. Kalau dia dalam kes dia perempuan dengan abang dia berdua je. Abang dia 2 bahagian, dia 1. Makna 3. Semua harta, rumah, duit 5,000. Semua nak kena dibagi pada 3 bahagian. Abang tu ambil 2 bahagian, kita ambil 1 bahagian. Kalau kita berdua je. Tak boleh buatnya tu, dia salah dah. Dia dah menganiayai, kena sebut tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia dah menanggung, kalau kita tak halal tu, dah menanggung dosa jariah nanti lepas kita mati. Wallahualam. Okey, seterusnya, Fizzah. Ayah saya masih hidup. Perkahwinan yang lalu ada buat loan kereta untuk bekas anak tiri. Sekarang dah berpisah. Kereta pun dah kena tarik. Anak tiri lepas tangan. Kalau ayah meninggal, macam mana dengan loan tersebut? Ayah tu kita kena bayar. Tu hutang ayah. Hutang ayah. Ayah tu yang mengamanah. Ya? Tidak, dia dah memungkiri janji lah. So dia ambil loan rumah tu, kereta tu. Jadi daripada harta yang ayah tinggal, kena gunakan untuk settle hutang dengan bank tu. Kalau tidak, ayah kita kat bawah sana ada hadis Nabi, roh seorang Muslim akan tergantung-gantung di antara langit dan bumi sehingga hutang tu habis dibayar. Ya. Wallahualam. Tiba-tiba nak kata bukan tak nak bayar. Saya pun, keluarga pun, duit pun tak berapa nak bayar. Jadi pandai-pandai layar kat bawah tu. Macam mana? Jadi kita yang ayah ni yang belum mati ni, baik jangan buat hutang banyak. Sebab anak kita belum tentu bayar. Betul. Yang tu saya setuju. Banyak yang anak-anak educator akan jawab macam tu. Tak apa, Ben nak cari apa, ayah kat bawah. Pandai-pandai lah ayah jawab kat bawah tu. Okey, seterusnya Fatimah Hashim, pendengar kalau tanya soalan bagi nama ya. Saya nak sebut nama ni. Okey, Fatimah Hashim, adakah perlu dibuat pembahagian harta pusaka setelah bapa meninggal tetapi masih ada emak? Kenalah tak? Ya kenalah. Dia gini, dia lepas setiap kali kematian kena buat tu harta bahagian ayah. Cuma macam rumah duduk tu yang jadi isu sikit lah. Tu kena pandai-pandai tuan. Tapi kena bahagi harta tu dia pandai-pandai. Dia ada faraid tu. Lepas tu mak kita ada benda yang kita infak ke, hadiah kepada mak kita. Contoh ada kerusi ayah kita punya. Kita cakap gini lah, adik-adik setuju tak kita hadiahkan kepada mak lah, sementara mak masih ada lagi. Ada benda mungkin kita hadiah, ada benda kita ambil lah. Ya. Okey, seterusnya Samsyah Yusof di FB Live. Ayah saya baru meninggal. Tanah 5 lot dibagi semua pada adik perempuan. Kami 9 beradik. Okey. Tanah dibagi semua kepada adik perempuan. Yang dapat tanah ni adik dengan mak baru. Tanah tu adik agihkan sendiri. Kami diam je. Sedangkan tanah yang diduduki milik arwah ibu kami. Mak tiri masih tinggal di situ. Kami semua merantau. Dia minta dijual pada anak perempuannya. Minta pendapat Tuan Rizky. Okey, yang kalau dah tanah lot dibagi kepada anak perempuan dengan mak baru tu, kalau ayah tu buat masa hidup, itu dia panggil hibah. Tak ada masalah. Yang rumah yang mak tiri kita duduk tu, itu adalah rumah nama mak kita, right? Dia minta jual, kita ada pilihan untuk bersetuju ke tak. Cuma kalau tanya saya, kalau let's say kita pun merantau,
Dia gini, tak apa. Jangan kita fikirkan ada kenangan rumah mak kita, tak payah. Sebab kita esok dunia ni hancur semua dah. Kenangan tak ada dah. The moment masuk kubur kita menyesal je. Jadi mahu tak mahu mak tiri kita tetap akan jadi mak tiri tak batal semayang sampai bila-bila. So kita jaga image mak kita. Kalau rasa perlu jual, kita jual je. Jaga nama penting, jaga nama mak kita. Biar kurang-kurangnya mak tiri tahu, oh mak dia ni orang ni hebat. Tu. Kita buat ni tapi dengan jumlah tu biarlah berbaloi. Sebab kalau kita tak duduk pun nanti kalau mak tiri pindah, rumah tu ditinggal kosong, kita akan menanggung dosa. Allah akan tanya daripada mana harta tu datang. Okeylah, ni daripada mak kita. Ke mana ia dimanfaatkan. Bukan diguna, dimanfaat. Kita tinggal rumah kosong itu, menanggung dosa baru pula tidak memanfaatkan. Dah masuk surah Al-Isra ayat 27. Membazirlah, rumah ada tak disewakan kepada orang-orang ramai yang tak ada rumah. Ya, takut jadi isu tu. Tapi kita niat nak balik, tak apa, kita cakap ke mak tiri kita sebab bercadar nak balik duduk di sana nanti. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan Azlin Muhammad, agak panjang. Okey, arwah suami meninggalkan sebidang tanah. Tiba-tiba ada seorang menelefon saya mengatakan itu tanah bapa saudaranya. Tuan tanah itu mempunyai hubungan yang tidak baik dengan keturunan bapa saudara orang itu. Okey, orang tu telah menggelapkan nama keturunan dia dan menjual tanah tu kepada arwah suami. Tanah tu memang telah ditukar nama kepada nama suami. Cuma belum habis bayar lagi. Saya sedang berurusan dengan LPPSA. Tapi bila orang tu mengaku itu tanah dia, saya rasa sangat kecewa dan tak tahu mahu teruskan bayaran hutang dengan LPPSA. Okey, yang perkara terbaik kita rujuk kepada individu yang berkenaan, yang bahagian pusaka di pejabat mahkamah syariah pun boleh, di pejabat tanah pun boleh, ya. Sebab mereka lebih arif dalam nak menentukan situasinya macam mana. Abaikan ke tak tu, tanya dia. Tanya pihak yang berwajib lah. Kalau bahagian agama kita mungkin kita ada di bawah jabatan agama Islam, right? Yang jaga bahagian harta pusaka tu, kita clarify dengan dia. Kalau kata yalah, sebab mulut ni kan tak ada hitam putih. Kalau tanya bagi saya, ialah sebab dia tak ada hitam putih untuk ni. Kalau dia nak, boleh suruh dia masuk mahkamah untuk file kan. Kalau dia benang, tak apa, kita let go lah. Tak ada masalah. Saya rasa itu lebih bagus. Itu juga memberi ketenangan kepada kita supaya kita tidak mengambil hak orang. Wallahualam. Muhammad Amirul Hafiz bertanya, ayah saya beristeri 2 dan saya dari ibu yang kedua. Saya ada adik-beradik sebelah ibu pertama 7 orang dan adik-beradik dari ibu kandung saya sendiri ada 3 orang. Ayah tak pernah menafkahi kami anak-anak dari ibu saya, iaitu isteri kedua ni, semasa kahwin dan sehinggalah bercerai. Namun adik-beradik sebelah sana pun tak pernah agihkan pusaka kepada kami 3 beradik bagi pihak ayah saya. Ayah meninggal tahun 2015. Ada tak cara saya nak tahu peninggalan ayah sebab saya ada berapa sebelum diagihkan. Oh, dia nak tahu berapa hak bahagian dia. Sebab saya masih macam adik-beradik. Sebab saya rasa macam adik-beradik sana dah ambil semua harta ayah kami. Jadi kami 3 beradik tak dapat apa-apa. Sekiranya demikian, masihkah saya ada harapan untuk tuntut harta tersebut? InsyaAllah perkara pertama, kalau kita tahu tempat daerah dia duduk, mesti kalau kita ada tanah, mesti adik-beradik tu nak tukar nama kepada mereka, dia kena pergi ke jabat tanah. Dan dia kena buat borang sumpah tu. Makna inilah adik-beradik anak si mati je. Makna dia mungkin dah memalsukan. Iaitu menyembunyikan waris macam tajuk kita sebelum ni, ya. Kita pergi file. Silap orang bulan, dia boleh masuk penjara sebab dia menyembunyikan waris. Boleh. Boleh pergi pejabat tanah lah. Pejabat tanah kalau kita tahu tanah tu di mana, ataupun kita tahu maklumat tu di mana, di bank ke, harta tu atas mana, contoh di KRSP ke, kan. Tapi kalau ayah kita dah letak penama, susah sikit yang tu nak kena pergi mahkamah. Kalau dah letak penama abang yang mak lain tu, dia dah buat keluarkan, dia tak agihkan, itu kena pergi mahkamah syariah. Tapi bagi saya pergi pejabat tanah. Tapi itulah kalau kita ada geran tu, bagusnya salinan. Ni bagi yang mana nak kahwin 2 atau dah kahwin 2, 3, 4 tuan-tuan. Harta tuan-tuan make sure semua wife tu ada salinan. Tidak tuan-tuan lah jadi punca. Kahwin, orang duk sebut pasal malam ni. Bagi saya itu another small story, small issue. Yang big issue sekarang ni, bila kita meninggal, segala harta kita, 4 orang tu ada hak dia.
Jangan kita jadi punca seorang tak tahu, yang 3 lagi ambil. Sebab kita nak kahwin 4, kita kena pastikan lah. Tidak paling kurang setiap rumah tu dah tukar nama. Setiap isteri dah. Jangan tuan-tuan, kat bawah tu lagi pening. Saya accountant, saya kira. Sebab tu bila tu ni kan tulis-tulis tu kita tengok, penat nak kahwin banyak tak ada masalah tuan-tuan. Berani tu tak berani buat, orang bukan berani tanggung kat dunia, bawah tu harta. Jangan tuan. Tengok sampai kes ni. Kita dengar kisah ni tak kena kat kita lagi. Betul. Saya banyak kes. Wallahualam. Baik. Dan saya kira kita pun dah sampai ke penghujungnya. Tentang harta, laksanakan tanggungjawab sebelum meninggal. Ya, betul. Ya, itu kesimpulan ringkas yang boleh kita buat. Terima kasih pendengar di FB, di WhatsApp. Terima kasih yang berkongsi pengalaman soalan yang tak saya baca. Minta maaf banyak-banyak. Moga apa yang dah dijawab tu membantu sedikit sebanyak. Dan kita jumpa minggu depan, Tuan SK. InsyaAllah. Terima kasih. Saya suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu, maafkan saya. Wallahualam. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan